Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam sesi live kita pada kali ini. Jadi sesi live kita hari ini bertajuk Forum Jom Hadiah, Hibah dan Sedekah. Saya pasti ramai tertanya-tanya, apakah sebenarnya yang akan dibincangkan pada petang hari ini. Jadi kepada sidang penonton sekalian, hari ini kita ada dua tetamu istimewa, dua tetamu khas daripada Prime Group, iaitu yang pertama Haji Safirul bin Said, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif bagi Prime Group, dan juga Puan Rosmawati binti Aliasa, iaitu Unit Manager S25 Prime Group. Jadi Assalamualaikum Puan dan Tuan Haji. Waalaikumsalam. Apa khabar Mat? Apa khabar Alhamdulillah, kita punya pengacara kita? Alhamdulillah, khabar baik. Puan, apa khabar Puan? Waalaikumsalam, Mat. Terima kasih Mat untuk moderator kita hari ini. Alhamdulillah, sihat. Mat, semua sihat ke? Alhamdulillah sihat. Kita hari ini sekarang nak masuk ke fasa ketiga PKP ya Puan dengan Tuan Haji? Ya, betul. Kita lanjutkan lagi sampai 28 28 Ya. April. Sampai 28 April Tuan Haji. So minta semua bersabar. Okey, baik. Saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan format forum kita pada hari ini ataupun flow forum kita pada hari ini. Minta semua masih boleh stay at home. Okey. Jadi saya akan bertanyakan soalan-soalan kepada Puan dan juga Tuan Haji. Kemudian kita akan ada slot soal jawab insya-Allah bersama dengan para penonton. Boleh komen nanti di sebelah bawah ini. Nanti saya akan bacakan untuk kedua-dua ahli panel menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Jadi hari ini live kita pada hari ini agak rancak sebenarnya. Dah tadi 30 viewers tadi. Sungguh laju je naik tadi. Saya terima kasih kepada semua yang sudi menonton live kita pada hari ini. InsyaAllah kalau korang tak sempat nak tengok, saya akan save, saya akan edit dan saya akan repost balik di banyak tempat yang telah pun saya kenal pasti. Okey. Baik, Puan Ros sudah bersedia Puan Ros? Puan? Ya, saya. Sudah, Mat. Okey Puan. Dalam tajuk kita pada hari ini, ada perkataan hibah. Hibah ni daripada boleh apa dengar yang ke Mat? Saya rasa saya dengar lambat sikit daripada respons anda. Boleh dengar? Saya boleh dengar Puan. Tuan Haji boleh dengar Puan tak Tuan Haji? Boleh. Tuan Clear. Haji dengan Loud and saya clear. okey dia clear. Okay. Loud and clear saja Tuan Haji. And tak ada lag clear. pun. Cuba Yeah. Puan dengar daripada telefon Puan. Jangan tengok kat iPad tu. iPad tu daripada Facebook. So Facebook dia akan memang lag sikit. Puan kena tengok terus pada handphone. Dekat handphone tak ada suara ke? Di handphone Puan yang tangkap gambar ni. Dia di telefon Puan tau. Assalamualaikum Puan. Boleh dengar Puan di telefon? Okey. Saya guna telefon. Boleh dengar ke sini kalau saya guna handphone ni? Sepatutnya di telefon Puan. Okey. Sebab tadi saya guna iPad, dia lambat. Jadi kalau Puan daripada iPad, Facebook biasanya dia akan lambat sikit. Delay. Dia akan delay. Patut. So sekarang kita boleh bersembang dengan santainya, tidak ada lag, betul tak Puan? Okey. Alhamdulillah. Ini. So alhamdulillah masing-masing ahli panel kita dah mendapat moodnya. Jadi boleh saya teruskan dengan tajuk kita pada petang ni Puan dengan Tuan Haji? Boleh. Mat. Okey, terbaik. Jadi
Sedang penonton sekalian, kita nampak di tajuk di bawah ni, hibah. Apa benda hibah ni? Daripada carian saya ni, hibah itu ialah pemberian sukarela seorang pemberi kepada penerima yang dibuat ketika hayatnya atas dasar kasih sayang dan tanpa mengharapkan balasan. Harta yang sudah dihibah terkeluar daripada harta pusaka dan tidak boleh dibahagi mengikut faraid. Itu yang saya baca daripada maklumat-maklumat yang saya terima. Jadi untuk saya membahaskan lagi berkenaan hibah ini dengan lebih lanjut, maka saya rasa saya tak layaklah untuk membahaskan banyak-banyak sebab saya pun tidak pakar. Kalau ni tengok di slide ni, dah keluar perkataan hibah itu. Pemberian sukarela seorang pemberi kepada penerima yang dibuat ketika hayatnya atas dasar kasih sayang dan tanpa mengharapkan balasan. Saya pun tak pun nak faham benda ni hibah sebenarnya. Jadi Puan, boleh Puan terangkan lagi apakah itu hibah dan apa kaitannya dengan tajuk kita pada petang ini? Okay, first of all terima kasih pada yang menonton, pada yang share. Kalau boleh lagi ramai share lagi bagus sebab petang ni kita sembang santai tapi lebih kepada tajuk yang berkonsep takaful. Kalau minggu lepas saya dengan Mat bersiaran untuk tentang pengalaman saya yang agak menakutkan untuk family saya. Tapi petang ni kita akan bersiaran lebih kepada konsep hibah iaitu takaful. Okey, untuk makluman bersama yang mana baru mengenali kami, saya adalah ejen insurans ataupun unit manager daripada Prime. Dan bersama-sama saya hari ini adalah CEO Prime Group dan kami adalah agensi insurans atau takaful di bawah Prudential BSN Takaful. So untuk bulan April ni kita sedia maklum PKP dilanjutkan. Jadi nanti CEO saya Tuan Haji Safirul akan membuat ataupun announcement sedikit kempen beramal, tapi sebelum tu kita nak nyatakan apa itu hibah. Kenapa? Sebab kempen beramal kita ini ada kaitan dengan hibah. So hibah ni adalah satu hadiah. Bahasa yang paling senang adalah hadiah. So apa yang kita nak hadiahkan? Hadiah duit pampasan ataupun dengan bahasa yang mudah faham, selepas kita meninggal kita punya manfaat amount kematian tadi ataupun bahasa orang lama dipanggil insurans nyawa lah, itu bahasa orang-orang dulu lah kalau susah sangat nak faham kan. So contohnya CA ambil takaful 100,000 ataupun mungkin setengah juta dan letak nama isteri penerima hibah. Jadi selepas kematiannya si isteri akan terima duit hibah setengah juta ini tanpa melalui proses faraid. Itu maksud hibah. Okay, so hibah di sini adalah hadiah duit pampasan takaful kita kepada orang yang kita nak letak semaksimum 10 orang. Kalau nak letak seorang pun boleh, nak letak 10 orang pun boleh, mengikut persen. Dan mereka yang menerima duit pampasan ini selepas kematian kita tadi tidak perlu melalui proses faraid. Jadi agak mudah untuk si isteri atau anak-anak atau orang-orang yang tersayang tadi menerima duit ini secara langsung untuk meneruskan kehidupan. Itu maknanya hibah. Okey, Mat? Okey, menarik. Jadi Puan, hibah ni siapa yang layak untuk daftar dan dapat? Dia ada limit pendapatan dan sebagainya tak? Okey, hibah ni semua orang layak, terutama yang sihat lah. Sebenarnya untuk plan Prudential BSN Takaful, kita memang 3 syarat yang perlu ada untuk pemohon hibah. Yang pertama, mesti sihat. Yang kedua, hibah ini adalah caruman takaful setiap bulan. Jadi untuk mulai April ini, kita ada kempen serendah RM50. Okey, saya ulang, kempen serendah RM50. Jadi saya rasa semua orang mampu atau layak mencarum setiap bulan. Kerana kita faham RM50 sekarang ni bukan satu nilai yang sangat besar. Dan kalau kita tak buat takaful ataupun kita tak mencarum di takaful dan menunjukkan hibah,
actually RM50 tu tak ada nilai tau. Macam burn macam tu saja, betul tak Mat? Betul. Okay. So kalau kita buat takaful ataupun kita buat hibah ni, RM50 tu mungkin boleh jadi hibah dia RM500,000, mungkin boleh jadi hibah dia RM100,000. Jadi secara auto kita nampak dari segi logik automatik RM50 tu sangat bernilai. Okay. Ini RM50. Ini ke? Oh, ni lain. Ini untuk kempen yang dikeluarkan oleh Prudential BSN Takaful kepada semua yang menjadi klien kita untuk Prudential BSN Takaful pada April, kempen pada April ni, bulan ini. So, tapi yang ni kena bermula dengan RM150. Kalau kita ambil package yang Anugerah Plus tadi, dia akan dapat, klien tu akan dapat balik cash reward tadi. Kalau dia ambil yang warisan plus pun, dia akan dapat cash reward RM150. So, maknanya di sini, setakat bulan 4 ni sahaja, maksudnya sesiapa yang berminat untuk melakukan hibah ataupun untuk jadi klien Prudential BSN Takaful, dia akan dapat cash reward ni. Maksudnya dia jadi klien, dia akan dapat balik duit dia. Itu satulah, dan bersama Prime Group, nanti Pak Haji Safirul akan buat announcement. Bersama Prime Group, kita melancarkan satu konsep beramal. Maksudnya siapa yang buat hibah juga, dia akan dapat beramal, dapat buat satu amal untuk kumpulan golongan asnaf. Beramal ini ya Puan? Jom beramal bersama grup ni. Itu jom beramal. Maksudnya sambil-sambil jadi klien kita, secara tak langsung dia dapat cash reward. Yang kedua, dia terus dapat, kita katakan macam inilah satu klien yang jadi klien kepada kita S25 Prime Group ataupun Prime Group. So satu kampik beras akan dihadiahkan, disedekah kepada golongan asnaf. Itu yang kita punya tajuk hari ini, hadiah. Kenapa? Maksudnya kita hadiahkan, hibah tu adalah hadiah kan. So bila kita jadi klien Takaful bersama Prudential BSN Takaful dan bersama ejen S25 Prime Group ataupun Prime Group punya ejen, so secara automatik kita hadiahkan, kita sediakan hibah kepada keluarga kita. Dalam masa yang sama kita juga menyediakan hadiah ataupun beramal sedekah kepada golongan asnaf. Jadi nampak tak? Hadiah juga kepada diri sendiri balik. Kita dapat cash reward. Jadi satu konsep hibah, tapi untuk tiga erti hadiah. Hadiah yang pertama kepada keluarga kita, iaitu hibah kepada orang tersayang. Hadiah yang kedua adalah kepada golongan asnaf tadi, iaitu sedekah lah kan. Hadiah yang ketiga ialah kepada diri sendiri balik. Maknanya kita akan dapat cash reward daripada Prudential BSN Takaful. Itu yang ada kaitan dengan tajuk kita hari ni, Mat. Perasan tak? Oh, menarik sungguh. Dia macam serampang tiga mata tau. Sekali dapat serampang, dapat hadiah tu. Hanya minimum mencarum serendah RM50. Kalau yang mampu buat lebih lah kan. Tapi pada mungkin yang rasa macam saya nak buat, tapi mungkin kekangan keuangan buat masa ni, jadi mula dulu dengan RM50. So dengan RM50 tadi anda akan dapat hadiah yang ketiga tadi secara tak langsung lah kan. Okay. Jadi saya yakin RM50 tu amount yang sangat mampu lah. Lagi-lagi mahasiswa. Puan, boleh tak Puan beritahu kepentingan hibah ni kepada mahasiswa? Kadang-kadang dia tak nampak tau. Takaful ni macam baik aku beli benda lain, benda takaful. Boleh tak Puan cerahkan balik kepada apa kesedaran kepada contohnya macam mahasiswa macam saya ni. Saya memang ambil hibah ni juga dan saya memang sangat-sangat kalau sejak ada perlindungan takaful ni saya sangat berasa selamat lah. Lagi saya naik motor semua. So Puan, tapi ada kawan-kawan kita yang mesti tak sedar. So Puan boleh ceritakan? Okey, soalan Mat tu saya holdkan sekejap bagi suspend. Saya minta Haji Safirul
buat announcement dulu yang pasal kita punya hadiah beramal tu, sedekah tu, supaya para yang dengar buat masa ni yang tengah share ni boleh dapat sesuatu. Haji Safira, boleh ke? Okey, boleh. Okey, Assalamualaikum kepada semua yang mendengar kita punya forum pada petang ni. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih. Harap bersabar semua, stay at home, stay bersama keluarga. Okey. Bila Mak boleh tengok, boleh buka satu slide yang tunjuk takaful tak? Takaful. Ya, saya ada hantar kat Mak takaful. Okey. Dalil mengenai takaful. Kejap saya masukkan dalam slide ni. Okey. Okey, kejap ya. Jadi So, sementara harap Tuan bersabar. Haji, Yap. ya. Harap semua bersabar. Karantin sehingga 28 bulan 4. Kita minta Allah pemudahkan. Semoga COVID-19 ni terhapus di bumi Malaysia. Amin. Dan sama-sama kita kembali normal. Okey. Bila tadi kita nak relate dengan tadi hibah dan juga sedekah. Ya. Okey. Apa kaitan dengan takaful? Okey. Dalam hibah ni dia ada beberapa konsep hibah lah. Salah satu hibah bersyarat iaitu takaful. Satu lagi hibah mutlak. Saya bagi gambaran sikit hibah mutlak. Okey. Kalau hibah mutlak ni contohnya saya ada tanah. Okey. Sebidang tanah. Okey. Saya hadiahkan kepada isteri saya. Okey, tanah ni. So bila saya hadiahkan, bermakna saya melalui proses terpaksa tukar geran, namakan penama baru isteri saya sebagai penerima hibah. Itu nama hibah mutlak. So saya tak boleh dah nak ubah hak milik. Kalau saya nak ubah hak milik, saya perlu minta isteri saya ubah pemilikan tanah tu kepada nama saya. Tetapi hibah bersyarat, hibah takaful ni hibah yang efektif bila berlaku kematian. Bila kematian saja, okey. Hibah kepada isteri, makna pihak isteri akan menerima pampasan takaful daripada pihak takaful. So sebelum dalam semasa hidup, okey, pencarum boleh mengubah penama hibah ikut kesesuaiannya. Okey. Mungkin anak dia sudah dewasa, saya kata okey, bila anak 18 tahun dia boleh jadi penerima hibah. So kita boleh ubah penama kepada nama anak. Macam terus kata tadi, ikut persen-persen. Ikut yang apa yang kita suka. Sebab hibah, dia faham, dia tak perlu melalui proses faraid. Okey. Konsep takaful. Takaful ni adalah konsep tolong-menolong. Tabaruk. Okey. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dan jangan kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan. Ini konsep asas takaful lah. Okey. So hari ini Prime Group tampil dalam bulan April sepenuh COVID-19. Kita mendengar dan kita memahami perasaan orang di luar. Okey, orang-orang, especially orang-orang yang memang terputus bekalan pendapatan. Bila terputus bekalan pendapatan, secara tidak langsung dia punya terputus bekalan asas. Bekalan asas ni makanan lah. Okey. Di sini Prime Group akan membantu. Okey, kita di sini kita melancarkan tabung kebajikan kita lah, kan? Di mana setiap daripada polisi yang kita tolong, kita akan hadiahkan satu kampit beras. Okey,
kepada asnaf-asnaf, dan kita rancang akan menghantar kampik beras ini dalam bulan Ramadan nanti. Okey, kita sebab kalau kita tengok sekarang ni, okey, bila dah masuk fasa ketiga kuarantin, orang-orang yang susah akan bertambah susah. So kita bantu melalui kampik beras, sebab beras ni merupakan makanan asas orang kita lah, orang Malaysia. So kita akan dapatkan sebanyak yang mungkin dan beras, kampik beras untuk kita bantu asnaf-asnaf di luar. Dan alhamdulillah, saya kempen ni bukan sekadar mendapat respon daripada ejen yang akan turut membantu, tetapi feedback daripada klien dan juga pihak syarikat ProBSN juga akan turut membantu dari segi menambahkan lagi jumlah kampik beras sepanjang kempen kita ni. So itu kempen yang kita akan laksanakan sepanjang bulan April, dan kita berharap kita dapat sejumlah 200 kempit beras, kan. Ini target kita untuk kempen ni. Dan sekiranya kita dapat 200 kampit beras, bayangkan seramai 200 orang asnaf yang dapat kita bantu sepanjang bulan Ramadan ni, insya-Allah. Okey, kita juga terima kasih kepada ProBSN. ProBSN sumbang 500,000 bantu komuniti terjejas sepanjang COVID-19. Kesinambungan pada ProBSN yang menyumbangkan barang-barang asas untuk komuniti terjejas, kita pun bersama ProBSN, okey, akan menyalurkan sumbangan-sumbangan kepada asnaf sepanjang bulan Ramadan ni. Okey, Prime Group bukan sekadar melakukan CSR pada tahun sebelum COVID-nya. Sebenarnya Prime Group setiap tahun kita ada program-program CSR. Okey, kalau tengok ada gambar Ahmad, boleh? Kita okey, tengok gambar sikit. Kita contohnya 2017 kita buat program berbuka puasa, penyembahan sumbangan kepada Mahat Tahfiz. Okey. Sini kita ada setiap tahun, setiap tahun kita okey, kalau tengok kat sini kita ada program yang ni program Prime Group korban di Chiang Rai. Ni di peringkat antarabangsa lah. Kita bersama NGO membuat program korban di Chiang Rai pada tahun 2018. Okey. Dan kalau tengok 2019 kita ada program di okey, ada gambar lagi Mat? Boleh? Sekejap ya. Okey. Okey, kalau tengok sini ada kat tengah ni ada gambar budak kan yang botak tu. Oh ini kita mengutip kita cari bantuan sumbangan dan kita sumbang kepada adik ni. Adik ni pengidap kanser. Adik ni pengidap kanser. Okey, ni kita dapat buat kutipan dan kita serah kutipan kepada adik ni. Dan kalau tengok ni adik ni tangan dah dipotong, tangan sebelah kiri dia dipotong. Masya-Allah. Masih muda lagi tapi kecil. Masih kecil dah didugakan. Ya. Kecil-kecil dah diuji kan. Okey. Dan tahun 2019 kita ada buat program CSR juga di Tasik Banding bersama orang asli di Tasik Banding. Kalau tengok gambar next mungkin Mak boleh tengok gambar kita bersama komuniti orang asli di
Tasik banding. Greek, Perak. Royo belum. Okay. Ya. So ni adalah program-program CSR, program-program yang kita kata mendekatkan prime group dengan masyarakat dan bukan kita program ni kita memang kita nak orang merasai, ejen-ejen merasai mungkin kita dah biasa hidup dan senang, kita merasai satu step ke bawah, ke belakang. Macam saya di Chiang Rai, kita tengok mungkin apa yang orang-orang Chiang Rai di sana 30 tahun ke belakang apa yang kita ada di Malaysia. So ini adalah program-program yang kita buat dan alhamdulillah tahun 2020 sempena apa yang berlaku sekarang ni, COVID-19. So saya rasa keperluan sekarang adalah membantu orang-orang yang susah dari segi menyediakan bahan mentah, makanan asas orang Melayu, orang Malaysia, iaitu beras. So kita lancarkan program beras dan kita akan dapatkan sebanyak mungkin kampit beras untuk dibantu sepanjang bulan April dan kita akan agihkan pada bulan Ramadan nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Haji. Tuan Okey, Haji, itu saja ke Tuan Haji nak ceritakan kepada kami pada hari ini? Okey. Setakat ini Prime Group memang mengalu-alukan sumbangan daripada orang di luar. Tak semestinya klien ataupun ejen, orang-orang yang rasa terpanggil untuk membantu dan kami sebagai perantara untuk menyampaikan bantuan anda, dan bantuan yang kami akan sampaikan adalah beras sebagai makanan asas kepada asnaf-asnaf. Target utama kami adalah asnaf-asnaf dan diharap sumbangan ini dapat meringankan beban pihak-pihak asnaf dan semoga Allah akan bantu kita balik, pemudahkan urusan kita sama dalam perniagaan kita, dalam kehidupan kita, dan kita harap Allah akan memakbulkan doa-doa kita dan usaha kita dan mudahkan usaha Prime Group dalam membantu asnaf di luar. Itu saja daripada saya, Cik Muhammad dan Cik Ros. Terima kasih Tuan Haji. Ya, sama-sama. Okey, sekarang ni dekat FB saya nampak ada 19, saya baru 19. So, pada yang baru mengikuti kita, harap boleh share, harap boleh, yang mana boleh buat watch party. So, petang ni kita, Haji Safirul tadi CEO Prime Group baru saja menceritakan konsep beramal kita yang kita kempenkan pada April ni sempena PKP untuk membantu golongan-golongan terutamanya kumpulan asnaf lah, yang kita akan sampaikan kampit beras, maksudnya beras yang tuan-tuan dan puan-puan jika mencarum bersama kami, kita akan sampaikan kampit beras tu kepada bulan Ramadan nanti. Okey Mat. Okey. Balik pada soalan tadi Mat. Apa soalan tadi? Saya hampir terlupa Mat. Soalan saya tadi buat kesedaran takaful dalam kalangan mahasiswa terutamanya masih lagi rendah sebenarnya Puan. Jadi Puan boleh ulaskan sedikit mengenai isu ini. Okey, Mat, macam ni ya. Hibah ni bukannya semestinya pada suami, pada isteri.
pada maksudnya orang yang dah bekerja, tak semestinya. Pada kumpulan yang macam Mat, maksudnya yang mahasiswa yang masih belajar, maybe dia orang ada saya ada hampir 10 orang mahasiswa ataupun siswaza yang buat hibah ni. Kenapa saya kata macam tu? Mereka ni bukan ada pendapatan tau, tapi dia orang ada duit beasiswa. Yang setengah tu mungkin ada duit PTN, yang setengah tu mungkin ada duit daripada ibu dan ayah. Maksudnya ada lebihan lah kan. Tapi pada saya, kalau serendah RM50, ialah macam saya cakap tadi lah, RM50 satu nilai yang kecil. Kalau tak buat RM50 tu macam tak nampak apa dan tak memberi apa-apa. Takat boleh makan minum di kampus kan. Tapi saya nak buka minda siswaza-siswaza kita. Saya rasakan Mat, saya bagi soalan ni dekat Mat. Seorang anak yang tidak bekerja ataupun seorang anak yang dah bekerja ataupun dari yang kita rasa dia di peringkat sekolah rendah kan, ada tak satu perasaan yang dia mula rasa nak berbakti pada ibu bapa dia? Ataupun dia rasa dia nak berjasa pada ibu bapa dia pada suatu hari nanti. Ada tak setiap anak ada tak perasaan macam tu Mat? Ada. Mesti ada. Kan? Saya rasa semua yang status anak ada rasa macam tu. Nak berjasa, nak berbakti kan. Tapi sejauh mana kita boleh rasa yang kita ni boleh hidup lama ataupun kita sempatlah bekerja, sempat nak bagi duit gaji kita yang pertama pada ibu bapa kan. Sebab saya cerita ni berdasarkan pengalaman beberapa orang walaupun tak jadi dalam ada satu kes yang terjadi dalam keluarga saya. Orang kata apa, na'udzubillah ya, musibah akan berlaku tanpa kita nak. Contohnya aksiden kan. So bila sampai peringkat yang kita boleh dapat lesen macam 18 tahun ke atas, maksudnya dah boleh ada lesen, kebanyakannya mungkin naik motor pergi sekolah kan, pergi belajar dekat U semua. So Mat rasa orang yang naik motor tu ada risiko tak Mat? Risikonya besar sangat. Sangat besar. Jadi kita nampak di sini macam saya punya seorang sepupu lagi seminggu nak tunggu nak dapat keputusan SPM, aksiden. Sedangkan dia tak dilanggar dan dia hanya terbabar seorang-seorang. So nampak tak risiko di situ. Jadi di sini bila dia sendiri tak sempat habis belajar, tak sempat bekerja dan mungkin niat dia tadi nak berjasa, nak balas budi mak ayah tadi tak tersampai kan. Okay. So dengan hibah ni lah anak-anak ni tadi atau pelajar-pelajar ni boleh secara tak langsung. Kenapa saya kata macam tu? Bila mak ayah dia yang buat plan takaful ni atau hibah tadi, so manfaat kematian tadi adalah atas anak tadi. Jadi kita sedia maklum mati tu pasti. Dia tak kira umur, dia tak kira waktu. Bila pun kita tak tahu kan. Tapi yang berlakunya bila macam sepupu saya dia meninggal pada umur 18 tahun dah tentu tak sempat berbakti pada mak ayah. Jadi dengan duit kematian dia tadi, pampasan kematian tadi, mak ayah yang dapat sebab hibah pada mak ayah. Secara automatiknya student ataupun pelajar ataupun anak hibah tu automatik pada mak ayah sajalah. Jadi mak ayah dapat duit tu dan boleh guna semula untuk apa sahaja keperluan mak ayah tadi. Jadi nampak tak keperluan kita kata berbakti secara tak langsung lah. Bukanlah kita maksudkan hibah tu kena mati, tidak. Tapi kita faham kematian tu pasti. Jadi pada student, pada pelajar, siswaza yang di luar sana, ada juga kes-kes yang final year aksiden, meninggal, yang tak sempat kerja. Jadi duit-duit ni lah, duit hibah ni lah secara tak langsung mak ayah akan dapat. So automatik akan berbakti pada balik mak ayah tadi. Okey Mat. Selain Mat, daripada tu, tu Ya, aja Tuan Haji. boleh saya share sikit. Okey. Tahun 99 saya combo di UUM. Saya pun graduan UUM. Oh ya ke Tuan Haji? Okey. Okey. yang dalam ni semua Okey.
tahun 99 okey. Satu kisah tragis lah di mana seorang pelajar UUM hari nak konvo. Okey. Beliau kemalangan semasa nak sampai ke Changlun. Astaghfirullah. So hari konvo, bayangkan dia dah habis masa daripada kecil belajar, memang sampai SPM, sampai hari nak konvo. Makna dia sebagai seorang ayah, mak memang bagi harapan tinggi nak segulung ijazah. Ya. Tetapi ijazah yang sepatutnya diterima itu walaupun ada, tetapi anak dah kembali ke rahmatullah. Anak dia kemalangan di Changlun. Hari convocation. Itu memang satu tragis lah bagi kami yang convocation pada tahun 99 memang akan ingat kisah kemalangan yang berlaku kepada seorang pelajar lah. UUM. Macam mana boleh accident tu Tuan Haji? Boleh Tuan Haji cerita sikit? Yang ni pelajar perempuan. Perempuan. Okay? Pelajar perempuan. Oh. Yeah, so kemalangan atas highway lah. Kan. Sia makna dia nak pergi tu untuk sesi convocation. Masya-Allah. Convocation. So memang satu sesi convocation tu kalau kita kata kita dengar pun sedih bagaimana mak dan ayah dia nak hadapi saat-saat yang tragis begini ya. Kan? So kalau kita tengok bagaimana konsep hibah, okey, bermakna apa yang mak ayah dia bagi menjawab soalan mak tadi bagaimana pelajar kan. Kenapa pelajar pun kena ada takaful bila saat-saat begini, pelaburan yang telah dibuat oleh mak ayah tak tahu berapa banyak dan mak dia ada habiskan untuk hantar sehingga anak nak dapat combo kan. So makna beberapa puluhan ribu dah habis untuk anak ni. Bila berlaku keadaan begini, sekurang-kurangnya pampasan takaful boleh mengurangkan beban dan beban ekonomi yang telah mak dan ayah dia belanjakan. Ini kita kata salah satu poin bagaimana mengapa pelajar pun perlu ada takaful. Ya. Macam Mat sendiri kan hari tu, ingat tak Mat masa Mat jumpa saya nak jadi saya punya klien dan Mat sendiri kata saya nak ambil insurans, nak ambil takaful. Saya tanya soalan ni balik pada Mat. Mungkin Mat boleh share kot, kenapa Mat nak ambil insurans takaful? Cuba cerita kenapa? Apa keperluan Mat dia nak ambil insurans dan takaful? Ulang balik jawapan yang saya tanya dulu. Okey, kepada kawan-kawan, punca besar yang saya ambil takaful ni sebab di universiti, di UUM, saya buat bisnes runner di mana saya dengan sahabat saya usahakan kemudahan mahasiswa dalam hantar makanan, ambil post-post, hantar kepada student. Kadang-kadang bila naik motor, and then yelah jalan di Sintok, di Changlun tu kan memang berlubang-lubang, dia beralun-alun. Jadi yelah kita nak kejar masa customer semua. So bawa motor, ada satu hari tu saya hampir sangat nak accident. Hampir sangat 90% nak accident. And pada waktu tu lah, ya Allah, kalau aku jatuh tadi sebabkan kita waktu malam kita nak kejar order, lepas tu kita pun ada hal kita, assignment dan sebagainya. Jadi dia bawa motor, sebaik tempat kita stabilkan motor tu. Jadi memang aku rasa memang kena ada ambil takaful. Sebab betul saya dah sedar pasal takaful ni sejak tahun 2016. Masa saya umur 19 tahun saya dah didedahkan, cuma saya tak nak ambil. Sebab kenapa benda takaful, tapi bila saya dapat rider tiap hari order yang banyak, jadi saya rasa memang kena ambil juga. And hari tu juga aunty datang UUM, so memang kena ambil lah. And saya beritahu kat keluarga saya, dekat mama, dekat ayah. Mama dan ayah pun support 100% saya ambil benda ni sebab ia sebenarnya untuk masa depan kita sebenarnya. Untuk sebagai satu pelampung keselamatan seandainya apa-apa terjadi kepada kita. Saya tambah lagi medical card, kotlah ada apa-apa kan. So memang saya sejak ada takaful and medical card ni,
saya bawa motor tu dengan rasa yakin. Tapi tak adalah yakin sampai nak accident. Tak ada. Tapi dia rasa selamat lah. Sebab yelah, okey, dalam account bank saya, kalau na'udzubillah min zalik, kalau saya accident pun tak mampu nak cover. Tapi dengan adanya takaful ni, insya-Allah dengan peruntukan takaful yang puan beritahu dekat saya yakin in case kalau ada apa-apa jadi, family saya tak akan susah nak cari kewangan lagi dalam keadaan macam ni. Jadi alhamdulillah ada takaful ni, dia rasa yakin dengan tindakan kita tu. Kita ambil takaful ni sebagai langkah berjaga-jaga. And memang benda ni macam Tuan Haji cerita tadi, ada nasnya dalam Al-Quran, ada dalilnya, dan kalau kita belajar, kan saya nak ambil exam takaful tu, saya baca memang betul. Ramai orang tak sedar padahal benda ni sangat-sangat penting kepada kita sebenarnya. Itulah jawapan saya pada puan hari tu. Okey, dan ingat tak saya ada tanya dekat Mat kan, Mat nak bayar dengan apa? Sebab kita tahu student kan, bukan ada pendapatan yang tetap kan. So Mat bagi tahu saya Mat ada ialah part time ex learner kan. Tapi saya juga ada beberapa lagi student yang ambil dengan saya, di antaranya yang di UiTM Shah Alam, di UUM, ada a few lagi, saya lupa dah, UTP ada lagi. So mereka ni tak ada part time tau. Macam Mat lah, maksudnya tak ada buat part time, tapi mereka menggunakan duit PTN tadi ataupun duit beasiswa mereka untuk bayar takaful mereka bersama saya. So nampak tak macam mana benda ni, konsep hibah pun berjalan. Dan macam Mat kata tadilah kan, na'udzubillah kalau berlaku aksiden, tak semestinya meninggal kan. Cuba kita bayangkan kalau berlaku aksiden, kita hilang upaya kekal, maksudnya kita hidup lagi. Sedangkan mak ayah nak tanggung kos kita, sedangkan kita dah tak boleh bekerja kan. So dengan duit takaful ni lah tadi membantu balik mak ayah tadi untuk jaga kita, untuk bela kita. So maksud saya ini adalah salah satu pelaburan dana yang digunakan waktu kita memerlukan kecemasan. Macam Mat kata tadi ya, Mat ada tambah medical card. Kenapa? Mat, saya pernah tanya soalan ni kepada Mat. Sebab saya agent yang sentiasa tanya balik pada klien, kenapa nak buat medical card kan? Mat bagi tahu saya, kalau ada medical card, saya sakit nanti, ayah saya tak susah dah. Betul sangat. Sebab kita tahu sekarang ni, kalau dengan medical card, kita boleh dapat rawatan di hospital swasta. Kan, jadi saya tak katalah hospital kerajaan tu tak bagus, cuma kelebihan kita dapat dapat rawatan di hospital swasta dengan lebih cepat dan lebih baik, lebih teratur kan. Jadi sekurang-kurangnya mak ayah tak payah keluarkan duit, hanya menggunakan medical card tadi. Tambah-tambah student yang duduk jauh daripada mak ayah kan, mungkin contohlah demam, kita kena demam denggi, bukan setakat aksiden, demam denggi, demam yang orang kata panas yang kena masuk hospital kan. So secara tak langsung boleh guna medical card ni pergi ke hospital yang berdekatan, hospital bayar yang berdekatan. Jadi tak perlulah nak queue di hospital kerajaan kan. Itu kelebihan, nampak kan? Nampak tak dia memudahkan balik student kan. Jadi itu antara kenapa student perlu ada takaful, perlu ada medical card. Dan kita boleh buat serendah mengikut bajet student-student kita. Macam saya cakap tadi, hibah serendah RM50 bulan ni kan. Dan Prudential BSN Takaful pun bulan April ni ada sediakan cash reward balik, yang mana yang nak mencarum dapat balik duit. Dan bersama Prime Group kita buat konsep beramal, dengan satu polisi dapat satu kampik beras kan. So nampak tak usaha yang dijalankan oleh kita semualah. Okay Mat, lagi satu, kita tak ketinggalan tu Haji Safirul. Memandangkan sekarang cerita si COVID-19 ni, kita juga Mat boleh letak slide yang 5,000 tu. Maksudnya mana-mana ni Tuan Haji Safira boleh pasal ni berkaitan dengan si COVID ni. Okey. Ini kempen yang Prudential BSM Takaful tawarkan kepada pelanggan-pelanggan Prudential. Okey.
setakat ni berapa ramai seluruh dunia yang dah positif COVID-19? Mat, Dah 100,000 lebih dah. 100,000 lebih. US saja dah 200,000, Mat. Oh, iya ke? Astaghfirullahalazim. Okay. So maknanya kalau kita tengok sekarang ni lebih pada 500,000 Ya penduduk Allah. dunia dah Cepatnya positif naik. COVID. Okey, di Malaysia angka dia dah positif dah lebih pada 2,000 yang Ya, positif. betul. Alhamdulillah Malaysia ni dari segi recovery antara yang negara yang terbaik lah. Kan, pulih. So kalau tengok sini, bagi setiap pelanggan Prudential BSN Takaful sekiranya positif, okey, sekiranya positif COVID-19, Prudential BSN Takaful akan bayar bagi pampasan sebanyak 5,000 kepada pelanggan. Tak kira lah polisi yang pelanggan ada, mungkin dia ambil cuma RM50, tetap dia akan dapat pampasan RM5,000. Ya. Bila kita tengok ni COVID-19 ni, setiap ada orang kita terdedah dengan virus COVID-19 ni. Sebab tu kita ada PKP, stay at home, supaya virus ni terputus rantaian penyebarannya. Ini kempen yang Prudential BSN lancarkan bagi membantu meringankan beban pelanggan-pelanggan yang positif COVID-19. Okey. Disahkan je, maksudnya kalau kita tengok hanya daripada Prudential atau Prudential BSN Takaful didiagnosis, maksudnya terus dapat 5,000 ni terus dihantar ke dalam akaun klien kita yang lama ataupun yang baru. Tak perlu tunggu sampai orang kata kena masuk ICU ke sampai mati, tak perlu. Jadi kat sini pun kita nampak dah ada ya beberapa, kalau yang mana follow FB, bukan kata testimoni lah, maksudnya na'udzubillah yang mana yang dah kena, mereka duit tu dah masuk ke dalam akaun diorang. So ini pun saya rasa sangat membantu dalam keadaan PKP sekarang. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, na'udzubillah, ialah maksud saya bila kita dah hilang pekerjaan, tiba-tiba diuji pula kena si COVID ni kan. Tapi dengan duit 5,000 ni mungkin dapat membantu kehidupan keluarga kita balik. So saya rasa semua orang kena, yalah, macam mana saya nak cakap, macam tadi cakap tadi lah, tak perlu mencarum yang setinggi-tinggi yang kita tak mampu bayar. Cukup dengan kempen yang RM50 tu pun dah layak untuk dapat 5,000 ni sebenarnya. Janji ada klien, maksudnya jadi klien kita. Jadi Puan. Ya. Saya rasa ramai akan berminat nak join ni sebab ada perlindungan khas COVID tu. Jadi boleh tak Puan kita kan macam mana yang belum jadi klien tu nak jadi klien? Okey, Mat, boleh tak saya Tuan Haji masuk. Okey. Sebelum nak mohon ni, saya nak tanya, bila masa terbaik untuk mendapatkan takaful? Mak ada jawapan tak? Bila masa terbaik untuk mendapatkan takaful? Saya rasa sekarang. Okey. Masa dia kalau kita tengok ni, masa pertama sehari sebelum kemalangan. Kenapa saya sebut sehari sebelum kemalangan? Bila kemalangan 24 jam cover. Bila seseorang tu dia dapat tahu besok dia akan kemalangan, sehari ni dia akan langgan beli takaful. Ataupun 31 hari sebelum masuk hospital, 61 hari sebelum sakit kritikal, dan 91 hari sebelum meninggal dunia. Ini masa yang terbaik lah. Masa yang kita tahu sepatutnya dia, individu ni kena ada takaful. Tetapi masa ni adakah kita boleh rancang? Kita tak tahu sebenarnya. Kita tak tahu. Okay. So masa yang terbaik adalah masa yang kedua, iaitu sekarang.
Ya. Okey. Bila sekarang ni kita tanya Cik Ros, macam mana nak apply ataupun dapatkan takaful? Okey, kepada semua, jangan risau, kita masih stay at home, work from home. So tak perlu berjumpa kami dan kami pun tak perlu keluar jumpa you all. Sebab kita mengikut saranan PM kita. So kita akan mohon secara online sahaja. Okey, jadi kepada yang di luar sana, mohonlah dengan kami, especiallynya S25 Prime Group dan Prime Group Agency, dan you all boleh contact semua ejen-ejen kami. Jadi saya rasa mungkin semua dah ada contact number, yang mana follow FB kan, ataupun yang nak komen sekarang, nak minta contact number pun boleh. Jadi contact agent ataupun ejen akan contact you all. So kita akan memberi penerangan dalam talian secara call atau WhatsApp. Lepas tu permohonan semua secara online. Macam tunjuk dalam slide tu ya. Just selfie dengan IC saja. Itu sahaja. Selepas semua permohonan ni buat secara online, dapat je kelulusan, maknanya secara automatik anda telah menyediakan hibah. Anda juga telah berada dalam kempen kami yang beramal. Dalam satu permohonan ada dapat satu kampit beras. Mudah saja, tak payah kita jumpa kat luar. Kita online saja. Itu cara nak mohon. Oh. Okey Mat. Ada tak sesi komen dekat sana? Kita tak nampak. Ada orang komen. Komen kalau di sini tak adalah, masih tidak adalah komen-komen. Kalau saya tengok di Facebook pun sekejap ya, pun masih tidak ada lagi lah komen-komen. Jadi sesiapa yang ingin bertanya bolehlah hantarkan komen anda sekarang. Okey, mungkin Tuan Haji boleh info sedikit pasal kita punya manfaat yang berkaitan dengan COVID ni. Maksudnya bukan setakat kita bagi 5,000 dan ialah semua sudah maklumkan kalau na'udzubillah bila kena dugaan COVID ni sampai peringkat ICU, jadi mungkin kesihatan kita akan efek. Sampai orang kata apa, buah pinggang semua tu. Mungkin Tuan Haji Safira boleh cerita bahagian penyakit kritikal sikit. Sebab kita pun ada manfaat tu kan. Okey. Bila seseorang itu dijangkiti COVID-19 ada risiko yang tinggi, risiko paling teruk yang akan pesakit COVID yang positif adalah kematian lah. Kalau tengok sekarang ni angka kematian dah melebihi 60 orang di Malaysia. Dan juga sekiranya pulih dia akan balik kepada normal lah. Sekiranya COVID ni dia melibatkan kita tengok dari segi ni wabak COVID ni dia menyerang kita punya sistem pernafasan, paru-paru, dan virus ni dia bersifat aktif, dan perlukan vaksin untuk penyembuhannya. Kesan dia bagi orang yang berisiko, orang yang bronkitis, asma, dia ada risiko. Kebanyakan kita tengok sekarang ni statistik kematian daripada kluster yang memang ada berpenyakit lah kan, kronik, penyakit seperti darah tinggi, jantung kan, darah tinggi, kencing manis. So risiko untuk golongan ni lagi tinggi bila berlaku COVID-19 positif, mana ada risiko kematian tu tinggi untuk golongan ni. Bagaimana takaful membantu? Kita menyediakan benefit, contohnya penyakit kritikal, krisis shield, dalam istilah ni krisis shield ataupun krisis protector. Kalau berlaku penyakit kritikal disebabkan COVID-19,
mungkin menyebabkan sistem pernafasan dia gangguan, menyebabkan mungkin seterusnya ke next level kanser paru-paru ataupun menyebabkan infek pada buah pinggang. Okay. So kita akan bayar pampasan. Okay. Kalau pencarum dapatkan pampasan, contohnya pampasan RM50,000. Tambahan pampasan RM50,000 untuk penyakit kritikal. Sekiranya satu daripada 43 penyakit kritikal, okay, kena pada pesakit COVID-19 ni. So kita akan bayar pampasan RM50,000 pendahuluan kepada pesakit COVID, dan dia boleh gunakan RM50,000 ni untuk kelangsungan hidup dia. So maknanya dalam hidup, masih hidup, dan dia boleh gunakan untuk perubatan dia, perubatan alternatif dia, ataupun kita kata kalau nak pergi umrah sekarang tak boleh tutup lagi ya. Mungkin ada keadaan dah reda, dia nak pergi tunaikan hajat-hajat dia, umrah, so dia boleh gunakan duit pampasan daripada penyakit kritikal, daripada polisi takaful yang dia ada. Itu bagaimana takaful membantu peserta takaful. Tak kira sama ada COVID-19 ataupun bukan COVID-19, tetap Prudential BSN akan membantu. So nampak tak Mat? Bukan setakat hibah, bukan setakat kisah hari ini, tapi berpanjangan. Untuk kita jaga pendapatan kita yang bakal hilang, yang kita pun tak tahu apa akan jadi esok kan. Jadi sekurang-kurangnya kita dah menyediakan satu platform, satu dana untuk membantu diri sendiri juga. Itu yang kita kata hadiah pada diri sendiri juga tu kan. Sebelum kita meninggal lah, hibah tu dah setelah kita meninggal tadi kan. Tapi sebelum kita meninggal pun, kalau na'udzubillah kita diuji dengan keadaan yang seperti tu Haji cakap tadi. So at least orang tak susah nak jaga kita sebab kita ada duit untuk terus sara kehidupan kita dan keluarga kita juga. Okay Mat? Okay, Puan, saya nak tanya satu soalan lah. Kontrak ataupun jaminan caruman takaful ini, dia sampai umur-umur yang kita nak kan, macam umur 70 kan? Ya. Macam tu. Okay. Bila seandainya saya dah ada takaful and medical card ni and tidak ada berlaku apa-apa pun pada saya sampai umur 70. Jadi duit tu macam mana? Apa saya boleh keluarkan ke ataupun macam mana? Okay. Untuk plan kita, sebenarnya untuk plan di bawah Prudential BSN Takaful ataupun Prudential, kita banyak plan Mat. Kita ada plan yang berkaitan dengan pelaburan dan kita ada plan yang tidak ada berkaitan dengan pelaburan. Tetapi kita juga boleh add on. Ini macam kita beli McD lah kan, nak add on aiskrim, nak tambah ataupun dia ada secara auto pun. Maksudnya tak perlu tambah pun boleh. Jadi kita boleh tambah takaful saver. Maksudnya kita ada simpanan di situ. Jadi sampai satu tahap, mungkin kita ambil figure yang jauh sikit lah sebab sebut pelaburan atau simpanan ni jangka masa panjang ke depan lah kan. Mungkin 10 tahun ke atas, kita ada cash value, duit yang ada dalam akaun kita tu, yang dalam akaun Prudential tadi tu, kita boleh keluarkan, kita boleh gunakan sebenarnya. Jadi dia pun berkonsep simpanan, berkonsepkan pelaburan. Jadi benda tu ada plan yang dia auto, tak perlu tambah, ada plan yang kita memang kena tambah bahagian simpanan. Jadi tak adalah nampak macam kita ambil plan ni macam burn macam tu saja kan. Tapi apa-apa pun tertakluk pada syarat dengan term dia lah kan, sebab macam-macam plan banyak kan. Kita boleh pilih lah yang macam mana kita nak tu sebenarnya. Okay Mat? Okay. Jadi kalau plan saya tu macam mana? Macam plan yang Mat ambil tu, kita bagi medical card dan kita bersediakan hibah. Dalam masa yang sama kita ada protection of accident. Kita fokus for accident punya coverage lah. Sebab kita nampak risiko di bahagian accident tu, maksudnya pekerjaan part time Mat tu banyak yang berkaitan di luar kan. So dalam masa yang sama kita tambah simpanan. Kita ada tambah takaful saver sikit.
Jadi kita nampak mungkinlah 10 tahun akan datang, mungkin Mat nak guna duit tu untuk apa, untuk beli deposit, bayar di rumah ke kan. So ada sesuatu lah kat situ, akaun tu nanti. Jadi yang tengok ni jangan ingat takaful ni kita tak ada simpanan. Ya ada simpanan kalau kita memilih untuk ada simpanan. Dan saya syorkan untuk mahasiswa kita tambahlah simpanan tu sebab insya-Allah kita boleh keluarkan wang itu untuk kegunaan kita pada waktu yang sesuai nanti. Ikut kontrak lah macam biasa lah. Betul tak Puan apa yang saya cakap ni? Ya betul. Okey. Okey Mat, boleh saya tambah satu je Mat. Okey. Boleh. Saya baru submit satu claim kematian kemalangan saya dalam Facebook saya submit 8 hari bulan April. Okey. Kes kematian ni berlaku bulan Februari. Okey, tapi saya dapat complete report dalam hujung bulan 3 dan postmortem, last report saya baru dapat postmortem lah. So saya dah selesai submit claim 8 hari bulan April. Dan 10 hari bulan April saya dapat mesej daripada pihak Prudential BSM, claim saya approve. Cuma saya tunjuk ke sini, okey. Kalau tadi kita sebut bab pelaburan, okey. Okey, untuk customer ni dia ambil polisi tak sampai 10 hari. Dia ambil polisi 30 hari bulan 1, 10 hari bulan 2 dia kemalangan, dia meninggal. Dia cuma bayar first payment dalam RM200. Okey. Bila berlaku kematian, pampasan kematian, Prudential bayar RM50,000. So bermakna macam mana nak cari, ada institusi yang boleh bantu investment, simpan RM200, return return of investment RM50,000. So investment tak sampai 1 bulan. Dahsyat So maknanya, tapi kita kata ini takaful kan, takaful. Bukan kita kata sebab kematian berlaku bila-bila masa. Kita tak tahu bila kan. Tapi kita kata kita boleh merancang, Allah yang qada dan qada, Allah yang tentukan benda ni. Kan. So dalam kes ni dia cuma so makna dia keluarga dia akan menerima hibah sejumlah wang daripada Prudential BSN Takaful, dan insyaAllah keluarga ni boleh gunakan hibah tu untuk keperluan hidup. Sebab bila si mati meninggal, bermakna segala akaun-akaun yang ada pada si mati, contoh akaun bank, mungkin dia ada aset-aset dia, rumah, tanah atas nama si mati, semua akan jadi aset beku. Bila aset buku, dalam istilah lain dah jadi harta pusaka. So bila jadi harta pusaka, proses untuk mencairkan harta pusaka perlukan mengambil masa yang berbulan-bulan dan bertahun-tahun lamanya. So sekurangnya takaful, pampasan yang akan dibayar oleh takaful akan bantu keluarga dalam meneruskan kehidupan. So bagaimana takaful boleh membantu? Saya tambah satu bukan setakat membantu ke dalam kehidupan kita. Ini satu benda yang jauh sikit lah, maksudnya di luar kotak pemikiran, based on experience family saya. Dengan duit takaful ni juga keluarga kita boleh bagi balik kat kita. Cuma bezanya dari segi pahala lah kan. Maksudnya duit takaful yang keluarga dapat tadi, diorang akan sedekah semula, buat amal jariah, mungkin ke masjid, mungkin apa-apa saja yang berkaitan dengan sedekah, dan secara tak langsung kita yang dah meninggal ni akan dapat balik perkara yang mereka lakukan tadi. So nampak tak betapa orang cakap yalah nak sedekah ni kena ada duit kan. Tapi kalau kita pergi macam tu saja, tak tinggalkan apa-apa, family pun nak sara hidup lagi kan. Dalam masa sama nak sedekah untuk kita lagi, mungkin perkara itu tak berlaku. Tapi kalau kita pergi dengan meninggalkan hibah tadi,
ialah dengan angka ribu-ribuan. Jadi keluarga boleh dapat sesuatu, boleh buat sesuatu untuk kita balik walaupun kita dah di alam lain. Nampak tak Mat? Dia punya powerful of hibah tadi, powerful of sedekah tadi sebenarnya. Nampak? Memang nampak walaupun kita sayangkan keluarga kita and kita nak tinggalkan sesuatu, seandainya tiba-tiba Allah jemput kita pulang awal daripada apa yang kita sangkakan. Jadi dengan adanya takaful ini, setidak-tidaknya ia mampu membantu adik kita mungkin nak sambung belajar, membantu mak ayah kita untuk uruskan kehilangan kita, dan mungkin boleh bantu juga kepada sesiapa yang memerlukan dengan duit hibah yang didapati. So kita dah berjasa kepada keluarga kita walaupun kita sudah tidak ada. Ini sebenarnya saya cakap ni pun beremam dalam rumah saya sebenarnya, sebab saya sayang ke ayah saya sayang ke mak saya sayang ke adik saya. Setidak-tidaknya bila saya dah tak ada kan, tiba-tiba kan naik motor harana hantar makanan semua, tiba-tiba terlanggar lubang, sudah campak ke apa kan. Kita memang tak nak benda yang berlaku, tapi kita tak tahu. Kita tak tahu bila dia akan berlaku. Walaupun kita dah ambil precaution yang sangat canggih pun, tapi kalau Allah kata kun fayakun, kalau Allah dah kata hari tu awak akan diambil, kita takkan tahu. Jadi dengan adanya perlindungan ini, setidak-tidaknya keluarga kita akan ada juga pandai anakku yang ambil takaful. Macam tu jawapannya. Ya, betul. Walaupun duit tu tak boleh menggantikan anak dia, tetapi pengalaman keluarga saya sedih tu sangat sedih. Maksudnya proses kesedihan tu semua keluarga akan merasai. Tetapi bila kita nampak dengan duit takaful tadi tu, family boleh buat sesuatu, automatik kita nampak jasa anak tu besar di situ sebenarnya. Mungkin kita dah tak nampak lah sebab kita dah ada dekat alam lain kan, tapi orang lain yang nampak situasi tu tadi. So Tuan Haji ada nak cakap apa tadi? Okey, bila saya nampak mak ni orang yang dia berpandangan jauh kan, dia ada kesedaran yang tinggi. Cuma saya dah minta mat, takkan mat nak tolong diri mat seorang. Ramai rakan-rakan sistazah lain yang di luar perlu bantuan mat. Ya. Okey. Ramai yang perlukan takaful. So kalau tengok kat di UUM sekarang ni, siapa yang nak mulakan gerak gempur untuk menolong sistazah di UUM? Saya rasa mat orang yang paling layak untuk gempur sistazah lain untuk dapatkan takaful. Bukan sekadar sistazah, mungkin pensyarah-pensyarah, mungkin pegawai-pegawai yang berada di UUM, mereka pun perlu ada takaful. Okey. Saya bagi satu je Mat. Selling is easy. Just asking. Mungkin Mat boleh try dekat ni. Just tanya. Okey. Soal dia punya skrip mudah. Tak suka. Okey Sekarang ni kita tengok, kita ubah skrip. Tak suka ni sekarang musim COVID. Okey Mat, saya tanya Mat. Mat tahu tak tentang COVID-19? Tahu? Mak suka tak COVID-19? Oh, tak suka. Tak suka. Mak akan jawab tak suka. Okey. So, apa yang saya akan bagi tahu Mat, bagaimana Mat kalau COVID-19 tu suka kepada Mat? So, Mat boleh senyum. Okey, Mat boleh senyum. Sebenarnya Mat, bila soalan ni saya tanya kepada Mat, okey, Mat memang, situasi memang Mat tak suka kepada COVID-19. Tetapi kalau COVID-19 tu sekarang di Malaysia, COVID-19 dah suka lebih pada 2,000 orang. Positif tu maknanya dia suka lah. Kan? Maknanya di US dah 200,000. Dia suka orang US 200,000. COVID-19 dia suka. Kalau dia suka kat Mat, bukan dia suka kat Mat saja. Dia suka dekat wallet Mat. Dia suka kat wallet Mat. Faham maksud wallet? Maknanya suka pada duit kita. Sebab dia bila kuarantin maknanya duit kita terputus bekalan kewangan. Okey, dia kena kuarantin maknanya mungkin keluarga kan perlukan duit. Okey, mungkin kos perubatan sebelum dan selepas memerlukan duit. So Mat boleh praktis just asking tak suka dengan COVID-19. Berapa ramai orang respon? Bila orang respon, maknanya 10 orang, Mat ambil 10 sampel.
tanya lecturer dan juga student yang di UUM soalan tak suka ni. Tak suka dengan COVID-19. Sekarang ni trend dia COVID-19. Just tanya tak suka dengan COVID-19. Puan, Puan tahu tak tentang COVID-19? Tahu, mesti dia akan tahu. Okey. Kalau dia tak tahu memang dia kita sekarang ni sepatutnya anak planet lain lah. Kat planet lain lah kan. So kalau bagaimana tuan kalau COVID-19 suka puan? So mesti dia akan respon. Dia akan tengok respon dia. Kita minta diorang yang tengok kita punya live ni tolong komen kat bawah tu. Saya tak suka. Kita nak tengok ada tak tiba-tiba orang saya suka pula kan. Betul kan. Kita minta diorang type saya tak suka. Kita nak tengok berapa orang yang alert tentang Tuan Haji tengah cakap ni. Mana nak tahu tiba-tiba dia type saya suka. Tu something wrong tu. Okay. So maknanya dia kalau kita tengok di 10 statistik ni, saya rasa nak dapat satu yang suka memang susah lah. Bila kata 100% dia akan jawab dia tak suka. Bila tak suka, kita ada peluang kat sini. Mak sebagai student yang berwawasan, sebagai ada G3 sebagai usahawan, boleh venture sebagai seorang konsultan takaful kat sini, Mat. Because kerja kita menolong. Kerja kita menolong. Dan apa kita tolong, kita cuma menyampaikan. Kan? Kita menyampaikan. Menyampaikan apa, Mat? Menyampaikan skrip yang saya kata tak suka. Kan? Tak suka. Semua orang tak suka. Tetapi penyakit COVID-19 tu suka kepada kita, contohnya. So, bila suka, apa persediaannya? Sekurangnya dengan RM50 mencarum. So, Prudential BSF boleh bantu dan kurangkan beban yang akan kita hadapilah bila kena positif COVID-19 ni. Dengan hanya RM50. So, kat sini, Mat boleh tengok buka slide saya, Mat, satu? Video? Ni bukan video, template satu. Tunjuk apa tu? Ada saya WhatsApp kat Mat dah, satu ni. Sekejap ya. Sekejap Gambar yang mana tu? Mulakan kerjaya. Okey, kejap ya. Okey. Okey, bila kita tengok benda ni berlaku tanpa diundang. Okey, COVID-19 berlaku tanpa diundang. Okey, bila dah berlaku, maknanya apa persediaan kita sebagai orang, sebagai manusia yang berada di muka bumi ni. Sekurangnya bila berada di Malaysia ni, maknanya dia kena ada persediaan lah. Dan salah satu persediaan takaful lah kan. Kita masuk kat sini. Bab takaful, bukan dia membantu bukan sekadar dari pampasan. Maknanya dan satu hari kita nak dapatkan rawatan yang terbaik, kita nak dapatkan rawatan daripada hospital swasta. Contohnya kita perlukan sejumlah wang yang agak besar untuk bayar bil-bil perubatan kita. So maknanya takaful salah satu function dia adalah untuk membayar bil-bil perubatan dikala kita sakit nanti, kan. Dia sifat dia tidur, tapi bila kita sakit ni dia akan hidup, dia akan bangun bantu kita nanti. Itu sifat takaful. Okey, sini saya mengajak mungkin sahabat-sahabat di luar, bila COVID-19 ni sebagai satu ancaman dan juga satu musibah, mungkin kita dengar sekarang ni dia salah satu kesannya kepada ekonomi. Kesan pada ekonomi, kalau tengok ni pasaran saham pun jatuh. Dari segi konteks kerjaya, makna dia mungkin akan ada kita kata kerja-kerja yang akan terpaksa dibuang. So saya mengalu-alukan orang di luar,
untuk bersama tim-tim saya untuk bersama membantulah sebagai perunding takaful. Dan kerja perunding takaful ni kerja mulia, kerja membantu, kita berkongsi dan kita menolong orang di luar. Macam hari ni kita bagi idea macam mana takaful membantu dalam isu COVID-19 ni. Kan? So banyak kita berkongsi tentang membantu dan takaful ni membantu orang di luar. Dari situ kita dapat bina pendapatan kita dengan Prudential, BSN Takaful dan membina career kita. Okay, so boleh hubungi Cik Ros Prime Group. Prime Group sebagai satu agensi yang mengalu-alukan siswazah, graduan atau yang berada di luar yang mencari pendapatan tambahan ataupun untuk membina satu career masa depan. Bila COVID berlaku, dia mungkin jadi satu ancaman kepada semua dan kita nak satu perubahan. Mungkin career sebagai perunding takaful ni sebagai career pilihan. Dan alhamdulillah saya mengalu-alukan semua yang berminat untuk jadi perunding takaful, dan insya-Allah kami akan memberi yang terbaik, latihan percuma dan juga kami akan turunkan skill-skill yang ada, sebab dalam bisnes ni the more you give, the more you get. Okay. Dan lagi banyak kita tolong, lagi banyak Allah akan tolong kita balik. Okay. Okay, Mat. Okay, sekarang ni kita telah pun bersiaran secara langsung lebih lagi 1 jam. Jadi tibalah kita kepada sesi kesimpulan, sesi kita gulung apa yang telah kita bincangkan pada hari ini. Jadi saya mulakan sesi penggulungan ini dengan Puan. Jadi Puan, apa yang kita boleh simpulkan daripada kita punya sembang santai kita pada petang ini? Okey, saya mengajak seramai yang mungkin untuk menyediakan hibah kepada keluarga masing-masing atau kepada orang yang kita sayang, walaupun serendah RM50 sebulan, maksudnya yang mampu bayar. Jadi secara tidak langsung bila anda menjadi ataupun menyediakan hibah ni bersama kami Prime Group, anda membuat satu kempen bersama kami iaitu Mari Beramal, dan setiap permohonan anda hibah tadi akan menerima, bukan anda menerimalah, kami akan menghantar sekampik beras kepada golongan asnaf. Dan juga kepada mereka yang menjadi klien kami bersama Prudential BSN Takaful juga menerima kempen sepanjang April ini iaitu cash reward yang mereka dapat balik duit. Maksudnya permohonan itu mestilah RM150 sebulan ke atas, dan untuk bulan April mereka akan dapat balik cash reward tadi. So saya menyeru bukan setakat hadiah ini disediakan kepada keluarga kita iaitu hibah tadi. Dalam musim PKP ini mungkin niat kita untuk bersedekah tadi akan berlaku secara tidak langsung. Ini adalah kempen daripada Prudential BSN Takaful ya, cash reward kita. Dan saya mendoakan agar tuan-tuan, puan-puan, sesiapa saja yang melihat atau mendengar kita punya live ni dibukakan pintu hati untuk terus mempunyai niat untuk menyediakan hibah kepada orang-orang yang kita sayang ataupun kepada diri kita sendiri sebenarnya. Perlindungan kepada diri kita sendiri sebenarnya. Itu daripada saya, Mat. Baik, terima kasih Puan. Jadi sekarang kita beri ke Tuan Haji pula. Okey, Tuan Haji, apa yang kita boleh simpulkan daripada perbincangan kita yang sangat menarik pada petang ini? Okey, terima kasih kepada saya ucapkan semua yang view pada petang ni.
So bila kita sebut takaful is for all. Okay, takaful for all. Maknanya setiap orang ada peluang untuk dapatkan takaful. Okay, bila ada peluang dapatkan takaful, bermakna kita ambil peluang untuk tolong menolong antara satu sama lain. Hai, saya susah, Mat dan Ros tolong saya. Okay, satu hari Mat susah, saya dengan Ros tolong Mat. Itu konsep takaful, konsep tabaruk dia. Okay, so hari ni kita tengok di luar memang bila COVID-19 ni kita maklum memang ada orang yang susah. Okay, orang yang sengsara di luar. So kita lancarkan kempen sekampit beras bagi membantu orang asnaf yang di luar. Mereka perlukan, mungkin kita hanya nampak sekampit beras, tapi mereka sekampit beras ini nilainya mungkin kilogram emas. Mungkin bagi nilai orang yang susah nak dapatkan beras. Okay. Dan kita harap kempen ini akan berjalan, mendapat sambutan, dan juga saya berharap ejen-ejen Prime Group dapat bekerja keras dengan niat untuk membantu asnaf di luar, dan juga bagi siapa-siapa yang ingin membantu, turut membantu menjayakan kempen beramal ni, boleh hubungi saya dan juga leader-leader Prime Group, dan kita rancang insya-Allah dalam bulan puasa nanti kita akan membuat penghantaran kepada asnaf-asnaf di lokasi-lokasi yang kita akan tentukan nanti insya-Allah kan. Ingatlah kan, kalau kita susah kan, kita mengharapkan pertolongan orang lain. Okey, dan saya rasa keadaan sekarang ni memang terlalu ramai yang perlukan bantuan, dan kita tampil untuk membantu, dan semoga apa yang kita buat hari ini mendapatkan pertolongan dari Allah, dan Allah pemudahkan urusan kita, dan insya-Allah satu hari di saat kita susah kita akan dibantu. Ni adalah nature law lah. The more we give, the more we get. InsyaAllah. Baik, dengan Tuan Haji. Okey, dan juga maaf. Okey, dan bagi sesiapa yang menghadapi mungkin ada kat sini kan, mungkin dia ada kontak yang mana asnaf-asnaf yang perlukan bantuan, boleh hubungi saya. Okey. Sebab kita perlukan data juga mungkin supaya kita boleh pergi kepada target market. Memang okey dah ada okey untuk tempat ni memang ada asnaf yang perlu bantuan. Kita akan terus straight ke sampaikan bantuan tu. Okey, dan juga yang kedua tadi saya cuba kat sini saya di Prime Group memerlukan kerjasama anda di luar sebagai perunding takaful, sebab dari segi career sebagai perunding takaful, kami sekarang hanya mampu baru 40% daripada populasi Malaysia, dan perlu lebih ramai untuk tampil sebagai perunding takaful untuk membantu menyampaikan hibah ataupun perlindungan, medical, retirement, dan juga protection di luar. Okay? Sebab aspirasi kita adalah sebagai seorang perunding takaful, kita menyampaikan dan juga membantu menyediakan protection. Okey, saya pas balik kat Mat. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji atas satu kesimpulan, dan saya harap kepada semua saudara penonton dapat sesuatu hari ini, dan prinsipnya bila kita sudah dapat sesuatu ilmu, kita kena bertindak atas ilmu yang kita dapat itu. Jadi untuk tindakan atas ilmu masing-masing itu bolehlah rujuk kepada Tuan Haji dan juga Puan Ros yang sedang bersiaran secara langsung pada kita pada hari ini. Jadi terima kasih
kepada semua sidang penonton yang setia bersama kami sejak pukul 5 tadi, sekarang sudah hampir pukul 7. Ya, dalam forum Jom Hadiah, Hibah dan Sedekah bersama Tuan Haji Safirul bin Said, Ketua Pegawai Eksekutif untuk Prime Group, dan juga Puan Rosmamati binti Aliasa, Unit Manager S25 Prime Group. Terima kasih Puan, terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama dalam sesi live kita pada hari ini. InsyaAllah moga-moga Allah merahmati usaha kita, menyedarkan kepentingan adanya takaful, kepentingan adanya hibah, kepentingan adanya benda-benda yang boleh melindung kita, tak pun setidaknya dapat membantu keluarga kita, insya-Allah. Kita tak tahu bila masanya nanti. Jadi terima kasih dan saya harap live kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Jadi terima kasih Puan, terima kasih Tuan Haji. Terima kasih semua. Okey, mungkin kita akan sambung minggu depan tentang peluang kerjaya. Nantikan mungkin pada mereka yang mencari pekerjaan, yang dibuang kerja ke, nak as a part time ke, kita akan buat sesi minggu depan. Ya Mat? Ya, insya-Allah pada minggu depan kita akan ada sesi peluang kerjaya pula. Kita akan bincangkan macam mana nak tolong ni, macam mana nak join benda yang macam mana yang Tuan Haji cakap tadi ya. Ingat ya, saya teringat pasal memberi manfaat ni, saya campur sikit lah. Saya teringat satu hadis Nabi di mana orang yang paling disukai oleh Allah ialah orang yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita boleh bagi manfaat dengan banyak cara dan takaful ini ialah salah satu caranya kita bagi manfaat kepada orang ramai, kawan-kawan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal di luar sana. Jadi terima kasih Tuan Haji, terima kasih Puan sudi bersama dalam live ini. Minta maaf kalau ada kesalahan teknikal ke apa ke. Jadi saya harap Tuan Haji dan Puan berpuas hati dengan live kita pada petang ini. Puas hati ya? Sangat terbaik. Alhamdulillah. Jadi ni ada komen hai daripada Farouk Baki. Okey, terima kasih Farouk Baki. Hai juga. Terima kasih kerana turut serta dalam live kita. Jadi insyaAllah saya minta izin kepada Tuan Haji. Maknanya boleh ya? Okey. Okey, jadi dengan itu saya tamatkan ataupun tangguhkan live kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi sekian semua. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Ya. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Salam maghrib. Jaga diri elok. Stay put where you are. Okay. Bye bye. Bye.